Tapi kalau kita mengaji satu silibus lagi, silibus apa? Tauhid 3. Tauhid 3 ni siapa asas? Siapa asas Tauhid 3? Di kita di Putrajaya itu menerima kunjungan dua ulama besar, Allamah Syekh Ali Jumaah dengan Habib Umar Al-Hafiz, Habib Umar bin Hafiz. Dua ulama besar. Ada seorang tak puas hati bila Syekh Dr. Ali Jumaah kata orang yang awal sekali menceritakan Tauhid 3 adalah Ibn Taymiyah. Dia tak puas hati. Sebab pandangan dia, orang yang terawal sekali membuat Tauhid 3 ni adalah Ibn Battah, meninggal 387 Hijriah. Saya tengok kenyataan Ibn Battah. Betul ke Ibn Battah kata Tauhid 3? Apa itu Tauhid 3? Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma' wa Sifat. Ini ya, dengar, Rububiyah, Uluhiyah, Asma' wa Sifat. Tetapi dia kata yang mengasas dia tak puas hati sampai dia nak cabar orang depan. Dia tak puas hati yang kata Ibn Taymiyah pengasas. Pasal apa dia tak puas hati? Bukan Ibn Taymiyah tu ulama Syekhul Islam, dia tak puas hati pasal apa? Tak, dia kata ulama lebih awal lagi sebut. Siapa? Ibn Battah dalam kitab Ibanah Kubra. Saya tengok kitab Ibanah Kubra sebut, dia sebut 3, betul sebut 3. Tapi dia sebut Rahbaniyah, Wahdaniyah dan Sifat. Ya, dia sebut Rahbaniyah, Wahdaniyah dan Sifat. Adakah dia sebut Rububiyah, Uluhiyah? Tak ada. Dan saya tengok orang-orang yang cuba bantah ni, dia agak struggle sikit. Bila sebut Rahbaniyah, dia letak kurungan Rububiyah. Bila sebut Wahdaniyah, dia letak kurungan Uluhiyah. Kemudian yang 3, Tauhid Asma' wa Sifat. Kena letak kurungan baru faham. Dan saya tengok lagi dalam kitab-kitab ataupun artikel dalam bahasa Arab yang sebut bahawa orang yang menyebut pertama kali walaupun bukan secara direct adalah Abu Hanifah dalam kitab Fiqh Al-Akbar dia. Teruk betul dia orang ni. Yang Fiqh Al-Akbar dia sebut apa? Allah Ta'ala wahidun la syarikalah, la syai'un mislalah, wala syai'un yu'jizalah, wala syai'un yu'jizuhu, wala ilahun ghairuhu. Tak ada sebut rububiyah, tak ada sebut uluhiyah, tak ada sebut asma' wa sifat. Tiba-tiba semua ni dia tafsir jadi rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Pelik kita. Jadi sebenarnya tak payahlah struggle sangat nak menafikan Ibn Taymiyah yang mengasaskan sifat Tauhid 3 ni. Seperti mana kita kata sifat 20 yang betul-betul susun sifat 20 bukan Imam Abu Hasan Asy'ari, bukan Imam Abu Mansur Maturidi. Ianya disimpulkan kemudian oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan kemudiannya Asy'ariyah Maturidiyah setuju tentang tauhid, tentang sifat 20 ni. Selesai. Kemudian bila kita kata sifat 20, Asy'ariyah Maturidiyah, pengasas dia Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi. Ada masalah? Tak ada. Tak ada masalah kita. Tetapi bila kita sebut Tauhid 3, memperjuangkan Tauhid 3, bila kita kata Ibn Taymiyah yang susun, dia tak setuju. Kenapa tak setuju? Itu kan Syekhul Islam. Syekhul Islam kamu lah. Jadi Tauhid 3 ni dah disusun oleh Ibn Taymiyah, yang betul-betul sebut rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, yang betul-betul membahaskan satu persatu, yang memperincikan satu-satu, yang meletakkan silibus, meletakkan manhaj penulisan tentang Tauhid 3. Memang jelas Ibn Taymiyah. Sebab itu Darul Ifta sebut yang masyhur awal-awal memperkenalkan Tauhid 3 adalah Ibn Taymiyah, Darul Ifta Muslim. Jadi sebenarnya tak payah malu. Kalau Ibn Taymiyah senang. Cumanya dia malu tu mungkin sebab Ibn Taymiyah ni tahun 700 lebih. So dia nak naik ke atas Ibn Battah 387. Tapi kalau Ibn Battah 387, awal lagi Imam Abu Hasan Asy'ari, awal lagi Imam Abu Mansur Maturidi. Pasal apa tak nak ikut Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi?
Ini ada pertembungan sebenarnya di antara akidah sifat 20 dengan tauhid 3. Tauhid 3 ni saya masa sekolah memang belajar tauhid 3. Tak tahu apa jadi dengan negara kita masa tu. Tauhid 3 menyerap dalam pendidikan sekolah-sekolah. Menyerap. Dan sekarang alhamdulillah telah diubah sedikit demi sedikit. Tauhid 3 itu dikeluarkan dalam pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah, alhamdulillah. Jadi tauhid 3, kalau ada ulama sebut rububiyah, kalau ada ulama sebut uluhiyah, tak ada salah. Dan pada kita ahli sunnah wal jamaah, rububiyah uluhiyah saling lazim di antara satu sama lain. Orang yang kata adanya pencipta, dialah yang sembah Allah. Orang Muslim, dia mengatakan Allah lah yang bagi rezeki. Uluhiyah, rububiyah saling berkait. Yang jadi masalah apabila dibahagikan tauhid rububiyah dan uluhiyah, dia mengatakan bahawa ada orang musyrik yang bertauhid rububiyah, sehingga disebut Abu Jahal lebih bertauhid daripada umat Islam zaman sekarang. Kenapa? Kerana apabila umat Islam bertawassul, tabarruk, istighasah, ini istilah saya tak sebut secara detail, tawassul, tabarruk, istighasah dan sebagainya, ini semua maka menunjukkan dia tidak bertauhid uluhiyah. Jadi tak bertauhid uluhiyah, ternafi tauhid uluhiyah, hanya tauhid rububiyah, maka belum lagi Islam. Jadi sebenarnya tauhid 3 ni last kali dia mentauhidkan musyrikin, tetapi mengkafirkan, mensyirikkan orang Islam. Sebab pada tauhid rububiyah dia kata orang musyrik jahiliyah nu pun bertauhid rububiyah. Okey, orang musyrik tauhid rububiyah. Tetapi orang Islam yang tawassul, tabarruk, ambil berkat dan juga istighasah, minta tolong, maka orang Islam yang buat 3 perkara ni tidak tauhid uluhiyah. Bila tak tauhid uluhiyah, dia jadi syirik. Jadi Islam jadi syirik, musyrik jadi tauhid rububiyah. Ini kepeningan berlaku. Dia akan pergi pada ke arah yang lebih jauh sehingga menghalalkan darah, membolehkan bunuh orang Islam. Itu yang berlaku. Sebab itu ini bukan kenyataan saya, kenyataan daripada PDRM. Berdasarkan kajian, berdasarkan pemulihan kepada geng-geng pengganas, ekstremis, terorisme. Di manakah pemikiran itu diambil? Diambil daripada fahaman-fahaman yang mengkafirkan orang. Ini yang berlaku. Jadi kalau begitu, mereka ini bukan membawa tauhid yang betul, yang agak celah. Kerana Al-Quran tidak membezakan di antara rububiyah dan uluhiyah. Mana-mana ulama silam, ulama salafus salih, kalau dia kutiplah pandangan-pandangan tentang rububiyah uluhiyah, mereka tidak membezakan di antara rububiyah dan uluhiyah. Melainkan Ibn Taymiyah dan selepas daripadanya Muhammad bin Abdul Wahab dan sebagainya, mereka inilah yang membezakan di antara rububiyah dan uluhiyah. Sehingga akibatnya seperti yang saya sebut tadi. Dan apa masalah dengan asma' wa sifat? Asma' wa sifat, apabila kita kata tauhid asma' wa sifat, tak ada masalah. Ulama kita Imam Baihaqi, Imam Suyuti, Imam Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi dan ramai lagi mengarang kitab syarah asma' wa sifat. Adakah kita menafikan asma' wa sifat? Tak. Tapi yang peliknya, orang-orang yang seperti ini, dia boleh dakwa kita hanya sebut sifat Allah ni 20 saja. Kan kita bahas sifat 20. Dia kata kita hanya sebut Allah ada sifat 20, yang lain kita nafi semua. Ini dia kata, ini adalah penipuan. Dia faham gitu, dia serang begitu. Sedangkan itu bukan fahaman kita. Dalam sifat 20, bila kita bahas sifat 20, awal lagi kita kata sifat Allah Ta'ala itu yang kamalat itu banyak hanya Allah Ta'ala tahu. Sifat naqais yang kurang, yang cacat, yang tak layak dinisbahkan pada Allah Ta'ala, yang itu banyak juga hanya Allah Ta'ala yang tahu.
Adapun untuk kita melepaskan fardu ain, untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka ulama kata memadai kita belajar 13 sifat, dan sebagian ulama kata 20 sifat. Adakah kita nafi sifat lain? Tidak. Oi, macam pelik, terbakar ke apa? Kita tak nafi sifat lain. Kita kata yang wajib belajar. Kalau seseorang itu dah tamakun, dah yakin, dah faham, dah jelas tentang 20 sifat ni, kemudian kita nak baca kitab syarah asma' wa sifat 3 jilid. 1 jilid tebal ni, 3 jilid tebal ni. Baca. Tak ada masalah. Tapi yang fardu ain ni selesai dulu. Yang kemudian kita nak tambah tentang mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat yang lain, boleh, tak ada masalah. Kerana ulama-ulama Asy'ariyah juga mengarang syarah Asma' al-Husna. Maka tidak ada percanggahan. Tetapi orang-orang yang membenci sifat 20 ni, dia dakwa bahawa kita menafikan sifat lain. Tak ada orang dakwa begitu. Dia tak pernah baca sifat 20, dia tak pernah belajar sifat 20, kemudian dia kata apa yang Tok Guru dia kata. Dia tak baca sendiri. Macam dia kata sifat 20 daripada falsafah Yunani. Dia hanya sebut apa yang Tok Guru dia cakap. Dia tak tahu. Kalau begitu, taklid tak? Taklid tu. Ikut membuta tuli. Oh, tapi dalam mazhab kami tak nak taklid. Kami nak Al-Quran hadis, kami nak ikut Al-Quran hadis, tak nak taklid pada imam. Tapi dalam banyak hal dia taklid. Membuta tuli. Dia cakap benda yang dia tak faham pun. Dia serang benda yang dia tak faham pun. Maka sebab itulah kita kata jangan kita percaya dengan golongan-golongan seperti ini, kekal dengan manhaj sifat 20. Kerana tak payah pun belajar sifat 20. Cuma kadang-kadang bila kita tak bagi tumpuan, maka kita tak faham. Macam dalam live ni, kata makin pening. Pening dah dia tak nak faham. Tuan-tuan yang dengar, yang memang nak dengar, kan boleh faham. Yang tak nak dengar, dia tak faham. Dia tengok apa benda dia cakap ni tak faham. Kemudian dia tak nak faham, tapi dia nak serang. Kita ni kalau nak jadi hero, biarlah kita faham dan kita tahu benda yang salah, baru kita kritik. Ni kita tak tahu pun apa yang salah, kita kritik benda yang salah, sudah tentu kita yang salah. Maka sebab itulah saya nak nasihat, jangan kita tolak sifat 20. Adapun tauhid 3, pada permulaan itu kita kata rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, okey, nampak cantik. Tetapi praktikalnya, kesannya, itu yang bahaya. Kesan kemudiannya itulah yang bahaya. Jadi setakat itu sahaja. Jumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.